Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli dalam Buletin Awani Khas. Sempena kita mengenang kepada Tun Ahmad Sarji yang baru saja dikabarkan awal pagi tadi telah pun meninggal dunia sekitar jam 1.40 pagi. Dan berita pemergian Allahyarham ini telah pun disahkan sendiri oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dalam catatan di akaun Facebook miliknya di mana Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 1.40 pagi tadi. Allahyarham yang juga pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM berusia 82 tahun dan difahamkan jenazah akan disembayangkan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara pada jam 11 pagi sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Damansara. Keluarga Tun Ahmad Sarji juga mensahkan Allahyarham disahkan bebas COVID-19. Dan sebelum ini, Allahyarham menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU COVID-19 Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Ceras kerana komplikasi kepada COVID-19. Dan turut menyampaikan ucapan takziah lembaga pengarah dan seluruh warga kerja IKIM. Dan menurut catatan unit perhubungan korporat IKIM, Ahmad Sarji yang dilahirkan pada 16 September 1938 merupakan pengasas dan pengerusi IKIM pertama yang dilantik pada tahun 1992 sehingga disandang pula oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 1 September 2015 dan pada 4 Februari 2019 Ahmad Sarji dilantik semula sebagai pengerusi IKIM sehingga beliau ataupun Allahyarham hembuskan nafasnya yang terakhir. Baik, semestinya pemergian Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini satu kehilangan besar buat negara kita. Dan kita ingin melihat juga selepas ini kita akan menerima beberapa individu yang pernah bekerjasama dengan Tun Ahmad Sarji yang tahu, kenal hati budinya dan juga tahu cara kerja dan sebagainya. Semua ini kita akan bawakan sebentar saja lagi. Namun pada ketika ini kita akan bawakan perkongsian pada masa kini iaitu di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara. Kita bawakan wartawan kami iaitu Hasimi Muhammad berada di sana. Hasimi, boleh dengar saya? Baik, Hafizi, dengar. Hasimi, boleh teruskan dengan laporan bagaimana agak situasi di sana, proses pengumumannya bagaimana? Baik, terima kasih Hafizi. Di studio ketika ini sebenarnya Hafizi maklumkan saya berada di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara. Perkongsian ketika ini dapat saya kongsikan perkembangan terkini. Kalau kita lihat dari jauh, van jenazah ketika ini telah pun bersiap sedia. Saya percaya jenazah Allahyarham Tun Ahmad Sarji telah pun selesai disolatkan ataupun disembahyangkan dan ketika ini persiapan untuk van jenazah keluar daripada pekarangan Masjid Saidina Umar Al-Khattab sedang dilakukan dan di kawasan pekarangan di luar Masjid Saidina Umar Al-Khattab juga beberapa kenderaan polis telah pun bersiap sedia dipercayai untuk mengiringi jenazah ke Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara untuk dikebumikan. Dan saya difahamkan sebelum ini jenazah Allahyarham Tun Ahmad Sarji telah pun tiba di masjid ini sekitar 10.45 pagi. Dan untuk makluman juga, kita pengamal media tidak dibenarkan memasuki kawasan pekarangan masjid, hanya berada di luar kawasan masjid ketika ini. Dan dimaklumkan juga SOP ketat dilaksanakan sepanjang tempoh ada proses Allahyarham ataupun jenazah Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini disembayangkan. Difahamkan sekitar 150 individu saja yang dibenarkan berada di dalam kawasan masjid itu. Dan setakat ini kelibat golongan VIP masih lagi tidak dapat disahkan siapa yang hadir. Namun kebanyakan berdasarkan maklumat rakan-rakan media dan juga pihak berkuasa di sini, kebanyakan adalah waris dan juga keluarga terdekat Allahyarham Tun Ahmad Sarji berada di dalam pekarangan masjid ketika ini. Namun kita faham bahawa ketika ini van jenazah akan keluar pada bila-bila masa saja Hafizi ketika ini untuk ke Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Hafizi. Dan Hasimi, kalau kita lihat sekarang ini kita ataupun di Lembah Kelang, di Selangor dan juga di Kuala Lumpur ini masih lagi tertakluk di bawah Pelan Pemulihan Negara Fasa 1, pastinya SOP yang lebih ketat berbanding dengan negeri-negeri lain. Kita tahu setiap kali kita mendengar perkabaran mengenai pemergian seseorang ini,
dan juga proses pengumumannya pasti agak ketat juga SOP dan sebagainya. Dan kalau boleh Hasimi terangkan kepada kita semua, adakah para media semua telah pun dibenarkan berjumpa dengan ahli keluarga untuk tanyakan bagaimana agaknya dari segi mungkin kisah-kisah sebelum ini, kisah-kisah kepimpinan yang telah pun Tun Ahmad Sarji jalankan. Bagaimana agaknya? Sudah dapat bertemu, ada peluang untuk bertemu dengan keluarga ataupun waris ataupun bagaimana Hasimi? Baik, sudah pasti Hafizi kita akan cuba dapatkan perkembangan daripada waris-waris terdekat dan juga kenalan Allahyarham Tun Ahmad Sarji. Namun setakat ini di mana kita tekankan bahawa media masih lagi tidak dibenarkan berada dekat dengan kawasan masjid. Berada kalau ikutkan daripada pintu utama itu dalam sekitar 10 meter saja, cuma tidak dibenarkan memasuki kawasan pekarangan tersebut. Dan ketika ini beberapa kenderaan telah mula meninggalkan pekarangan masjid. Namun saya tak tahu bagaimana keadaan proses waris itu akan berhenti di luar pekarangan atau tidak, memandangkan kenderaan waris berada di dalam pekarangan masjid. Dan saya percaya bahawa ketika ini semua bergegas ke tanah perkuburan Islam Bukit Kiara dan mungkin agak berdepan kekangan untuk kita mendapatkan reaksi ataupun komen-komen daripada waris dan juga rakan-rakan kenalan Allahyarham Tun Ahmad Sarji. Namun rakan tugas Sujaudin akan bawakan perkembangan tersebut pastinya di tanah perkuburan Bukit Kiara. Dan ketika ini juga van jenazah telah mula bergerak Hafizi untuk keluar dari kawasan pekarangan masjid. Saya akan cuba lihat kenderaan yang mengiringi van jenazah tersebut. Kalau saya boleh kenal pasti individu-individu yang berada di dalam kenderaan tersebut, Hafizi, sebentar ya. Baik, terima kasih Hasimi. Hasimi melaporkan daripada masjid di mana tempat Allahyarham disemayangkan, disolatkan jenazah terlebih dahulu, dan difahamkan Ridauddin rakan kami juga akan membawakan kupasan lebih lanjut di tanah perkuburan di mana akan membawakan bagaimana ataupun proses penguburan Tun Ahmad Sarji ini. Tapi sebentar tadi saya telah pun membuat satu temu ramah bersama dengan Dr. Afifi, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, dan apa yang diperincikan oleh beliau di mana pemergian Tun Ahmad Sarji merupakan satu kehilangan besar buat negara. Jelas timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam dan Fellow Pengajian Islam University Oxford Datuk Dr. Al-Fifi Al-Akiti, Allahyarham merupakan seorang pemimpin hebat yang dapat menggabungkan urusan duniawi dan juga ukrawi. Ini apabila Allahyarham pernah menjawat jawatan Ketua Setiausaha Negara KSN dan menjadi pengerusi Institut Kefahaman Islam IKIM. Bagi Dr. Afifi, Allahyarham juga seorang yang tegas dalam menjalankan tanggungjawab yang amat disegani semua penjawat awam malah oleh ahli politik itu sendiri. Mungkin kita nak dengarkan perkongsian daripada Datuk Dr. Afifi ini. Kita menjadi saksi kepada amalan baik Allahyarham yang maha bagi Tun, dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang maha mengetahui segala amalan baik Allahyarham Tun sebagai tokoh pentadbiran negara yang tiada tolok bandingnya. Malah reputasi dia sebagai seorang pentadbir yang first class ni. Kalau di luar negara pun banyak orang yang mengenali beliau ni, terutama di luar negara pun considered him to be the Sir Humphrey of Malaysia. Jadi orang yang tahu program BBC yang terkenal dalam babak cerita Yes Minister atau Yes Prime Minister. Sir Humphrey ini mencerminkan ketua setiausaha negara di Britain yang memang above party politics, yang tidak ada bandingannya, yang boleh kata dan beri kata dua nasihat pada menteri dan Perdana Menteri, contohnya dengan boleh kata no kalau perkara itu betul atau tidak betul. Jadi Tun memang seorang yang disegani dan dihormati sewaktu dalam penghormatan beliau Allahyarham memang amat disegani. Di sinilah di mana Allahyarham Tun dapat menggabungkan duniawi, iaitu urusan duniawi seperti menjadi KSN, dan juga urusan ukhrawi apabila beliau menjawat jawatan sebagai pengurusi IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Masya Allah. Dan saya sendiri menjadi saksi sebab pengalaman saya bekerja dengan Allahyarham Tun
sebagai timbalan pengurusi kepada jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal-Ehwal Islam peringkat persekutuan, di mana Allahyarham Tun adalah pengurusinya, dan kami dilantik oleh Majlis Raja dan kami terima watikah oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2018. Jadi jasa Tun pada negara ini, this is a great loss, I think, for the nation. Beberapa Perdana Menteri daripada Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir, sampailah ke Tun Abdullah Badawi, Tan Sri Mahyudin Yassin, dan juga Perdana Menteri sekarang yang baru dilantik, semuanya memang saya pasti dapat menyaksikan dan sudah saksi ada servis dan khidmat dan jasa yang Tun tinggalkan pada negara kami. Masya Allah. Allahyarham Tun jadi pengurusi IKIM mula pada tahun 1992, iaitu di waktu Allahyarham was KSN, from 1990 to 1996. Tapi Allahyarham was pengurusi of IKIM dari tahun 1992, dan the founder of that IKIM, sampailah jawatan beliau diganti oleh Tun Abdullah Badawi. Lepas tu recently dia dilantik lagi sekali untuk jadi pengurusi. Dan sebenarnya IKIM ni mencerminkan tempat saya di University Oxford, di mana di Pusat Pengajian Islam Oxford ni, Tun sendiri menjadi ahli pemegang amanah di Oxford Center for Islamic Studies di sini. Jadi this is one of the original mission of IKIM that Tun wanted to ambil amalan baik yang kita dapat lihat di universiti seperti di University Oxford, dan untuk menggunakan institusi yang ada di Malaysia iaitu IKIM itu untuk menyebarkan agama Islam dengan hemat dan dengan hikmah, dengan cara kita yang tersendiri, umat Islam di Nusantara, umat Melayu khususnya. Jadi I think IKIM has done a great job in breaking down the barriers dan untuk melawan Islamofobia contohnya di dalam dunia ini. Jadi alhamdulillah di sini moga warga IKIM dan Malaysia seluruhnya nampak jasa beliau di situ, masya-Allah. Saya boleh ingatkan nasihat Imam Agung kita, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, apabila Imam itu berkata an-nasu adahu ma jahilu. Manusia ni adalah menjadi musuh pada perkara yang mereka tak faham. Jadi people fear the fear of ignorance basically. Jadi bila kita tak faham akan sesuatu, jadi contohnya orang mungkin bukan Islam, tak faham akan agama kita sendiri, mungkin akan takut akan agama itu. Jadi ini pendekatan yang baik. Jadi di sinilah di mana Allahyarham Tun dalam pendekatan dia untuk mendakwah agama Islam itu, caranya sebegitu rupa untuk keluarkan semua perangai jahiliah dan kefahaman Islam melalui apa yang kita tidak faham atau jahiliyah di situ, dengan menggunakan pendekatan untuk membetulkan fakta yang tak betul contohnya. Jadi di sini adalah penting untuk kita sebagai umat Islam untuk jadi ahli dakwah dengan cara yang halus dan cara yang berhemat seperti Allahyarham Tun, masya-Allah. Masya-Allah, dalam pengamatan saya dan pengalaman saya bekerja dengan Tun, beliaulah seorang yang role model di mana beliau sebagai Ketua Setiausaha Negara contohnya adalah someone yang memang apolitical, yang memang tidak berpihak pada mana-mana pihak politik sekalipun. Itulah sebabnya beliau dapat moniker ataupun gelaran, kalau di negeri barat dipanggil Sir, he was the Sir Humphrey of Malaysia. Masya-Allah. Jadi di sini adalah satu sifat ketegasan beliau yang amat disegani oleh ahli-ahli politik kita contohnya, di mana bila kita dapat penjawat awam yang boleh memberi nasihat kepada ahli politik, seperti saranan agama kita ad-din wa nasihah. Agama ini adalah sepatutnya untuk kami boleh memberi nasihat, dan nasihat itu mungkin antara nasihat yang perit didengar kepada pihak pemerintah kita, tapi inilah di mana amanah
seperti dalam buku Allahyarham Tun tulis, the trust that is given, dan yang kita harus bahukan dan lakukan. Jadi dalam memoir Tun sendiri memang ada banyak cerita-cerita Tun dan kisah-kisah Tun di mana Allahyarham Tun memang kalau dia memberi nasihat pada Perdana Menteri contohnya ataupun pada menteri-menteri pada zaman Allahyarham menjawat jawatan sebagai Ketua Setiausaha Negara, tetapi cara yang beliau buat adalah dengan cara yang lemah lembut dan hemat, walaupun nak cakap no ataupun tidak boleh pada pemerintah kita. Jadi ini adalah satu masya-Allah role model yang patut diikuti oleh kalangan muda kita dan penjawat awam yang ada sekarang ini, masya-Allah. Inilah apa yang diperlukan di Malaysia, sangat diperlukan di Malaysia pada masa kini. Ya, jadi di sinilah penting untuk kita bila masuk dalam bab agama ini ialah untuk kita balik pada landasan yang betul mengikut Quran dan Sunnah dan mazhab yang betul, iaitu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut dalam akidah Asy'ari, Maturidiyah, mazhab Syafi'i dalam fiqh contohnya, dan tasawuf yang muktabar contohnya. Jadi di sini itulah antara apa yang Tun jejaki dan mencerminkan masyarakat majoriti umat Islam di Malaysia. Tidak hanya balik pada laungan-laungan retorik contohnya, tetapi memang ada ilmu yang jati selepas kita faham ilmu Islam fardu ain dan fardu kifayah juga. Jadi kita harapkan insya-Allah pengganti Allahyarham Tun sebagai pengurusi di IKIM nanti insya-Allah adalah orang yang dapat setanding dengannya, dapat diganti dalam jawatan seperti itu insya-Allah. Baik, itu tadi kita dah dengar sedikit perkongsian daripada Datuk Dr. Afifi Al-Hakiti, Fellow Pusat Pengajian Islam Universiti Oxford. Banyak yang diperincikan oleh Datuk Dr. Afifi sebentar tadi adalah mengenang kepada Tun Ahmad Sarji dari segi kepribadiannya. Begitu juga dengan jasa dan juga pengorbanan, kepimpinan dan juga apa yang boleh kita ambil iktibar daripada Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini. Dan jika anda saksikan, ini merupakan visual langsung yang kami bawakan di masjid di Damansara, dan di mana jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan Bukit Kiara. Dan tapi kita akan juga bawakan selepas ini perkongsian lanjut bersama dengan rakan kami di lapangan di tanah perkuburan Bukit Kiara, dan pastinya kita akan bawakan selepas ini. Cuma yang saya nak bawakan satu lagi perkembangan di mana turut merasai kehilangan Tun Ahmad Sarji adalah Yang di-Pertuan Agong serta Raja Pemaisuri Agong. Jika anda dapat saksikan di paparan skrin sekarang, ini saya nak kongsikan kenyataan daripada Yang di-Pertuan Agong Ar-Sultan Abdullah Hadi Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajiah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang meninggal dunia hari ini, di mana Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu ini. Di mana Seri Paduka Baginda berdua mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para solihin. Dan Seri Paduka Baginda berdua amat menghargai dan menyanjung tinggi khidmat bakti, jasa serta pengorbanan Allahyarham kepada negara. Itu kenyataan daripada Istana Negara yang dimuat naik di laman Facebook. Dan Al-Sultan Abdullah dan juga Tunku Azizah turut menyifatkan pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat negara. Itu sedikit perkongsian kita ingin mengenang kepada Allahyarham Tun Ahmad Sarji, kepribadiannya, kepimpinannya. Semua ini kita akan bawakan selepas ini. Perkongsian daripada individu-individu yang mungkin pernah bekerja secara langsung dengan Allahyarham Tun Ahmad Sarji dan juga mungkin apa yang dapat kita jadikan sebagai iktibar kepribadiannya, kepimpinannya, dan semestinya semua ini kita akan bawakan sekejap saja lagi. Cumanya satu perkabaran yang gembira juga kita ingin bawakan di mana melibatkan kepada Paralimpik Negara 2020 atlet Paralimpik kita lebur rekod Paralimpik Boni Butir pingat emas pertama. Dan ini satu perkongsian yang amat menarik sekali di mana jaguh powerlifting negara Boni Bunyau Gustin menjadi atlet negara yang pertama meraih pingat emas dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020.
dalam kategori lelaki 72 kg di Tokyo International Forum sebentar tadi. Dan atlet berusia 22 tahun dari Sarawak yang dilihat sebagai pencabar utama pingat untuk acara itu selepas memecah rekod dunia 230 kg pada Piala Dunia Powerlifting Faza Dubai ke-11 di Emirat Arab Bersatu UAE Jun lalu. Dan Boni telah memecahkan rekod Paralimpik dengan 228 kg sekaligus meninggalkan pencabar terdekat Mahmud Attia dari Mesir di tempat kedua dengan 191 kg dan Mickey Yule dari Great Britain di tempat ketiga dengan 182 kg. Dan untuk perkembangan sukan ini, perkembangan Paralimpik Tokyo 2020 ini kita akan bawakan dalam buletin-buletin awal yang seterusnya. Dan selepas sekembalinya dari rehat ini, kami nak membawakan Profesor Dr. Mustafa Ishak, Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara untuk kita lebih mengetahui mengenai kepribadian dan juga bagaimana kepimpinan Allahyarham Tun Ahmad Sarji yang mungkin boleh dijadikan contoh untuk generasi pada masa kini. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bagi anda yang baru saja mengikuti kami, kita membawakan buletin awani khas. Kita ingin mengenang Allahyarham Tun Ahmad Sarji yang dilaporkan telah pun meninggal dunia awal pagi tadi sekitar 1.40 pagi dan di mana berita pemergian ini telah pun disahkan sendiri oleh Ketua Sesama Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali melalui catatan di akaun Facebook miliknya. Jika anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, ini adalah visual secara langsung kami bawakan dari Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara di mana proses pengebumian Tun Ahmad Sarji sedang dijalankan dan kalau anda dapat saksikan pada ketika ini boleh difahamkan mungkin ramai ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang turut menghadiri majlis yang turut menghadiri proses pengebumian Tun Ahmad Sarji ini yang sebentar tadi apa yang telah pun dikabarkan oleh wartawan kami Hasimi Muhammad di mana jenazah telah pun disemayangkan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara pada jam 11 pagi tadi dan sebentar tadi juga kita dapat saksikan jenazah telah pun dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara ini dan proses pengebumian masih lagi sedang berlangsung dan kita akan bawakan perkembangan lanjutnya bersama dengan wartawan kami sebentar saja lagi iaitu Ridaudin Daud untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai proses pengebumian Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini. Dalam kita ingin mengenang kepada Tun Ahmad Sarji ini pastinya pelbagai pastinya dari segi latar belakangnya dan juga pelbagai kepribadiannya, sifat kepribadiannya, kepimpinannya yang mungkin boleh kita ikuti, yang boleh kita contohi untuk generasi pada masa kini. Dan untuk kita bercakap mengenai mengenang kepada Tun Ahmad Sarji ini, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Mustafa Ishak, Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara di talian bersama dengan saya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, bagaimana kita ingin melihat kepada kepribadian Tun Ahmad Sarji terlebih dahulu? Saya tahu Tun Ahmad Sarji ini berpengetahuan luas dan juga banyak menjawat jawatan yang tertinggi sebagai contohnya Ketua Setiausaha Negara daripada tahun 1990 hingga 1996. Pastinya kepribadian beliau ini mungkin dekat dengan hati Prof dan juga mungkin Prof dapat kongsikan, mungkin sebelum ini Prof pernah bekerja sekali dengan Allahyarham sendiri? Ya, saya dapat berkesempatan mengenali Allahyarham Tun Ahmad Sarji kerana pada waktu beliau menjadi Ketua Setiausaha Negara, saya masih berada dalam perkhidmatan dan sempat berinteraksi dengan beliau. Malah selepas daripada beliau bersara pun dalam banyak occasion ataupun peristiwa ataupun aktiviti sempat bertemu dengan Allahyarham beberapa kali dalam persatuan golf profesional dan apabila beliau diundang datang ke kampus Universiti Utara Malaysia pada waktu saya menjadi Naib Chancellor pada ketika itu juga berkesempatan berinteraksi dengan Allahyarham dan pernah kita bersama dalam beberapa majlis secara close door berbincang mengenai keadaan negara, pentadbiran negara dan sebagainya. Jadi saya dapat kesempatan mengenali perwatakan Allahyarham daripada dekat walaupun tidak pernah bekerja secara langsung dengan beliau, tapi semasa beliau menjadi Ketua Setiausaha kita pernah berinteraksi. Saya sempat berinteraksi dengan beliau dan juga sempat beliau bersara. Jadi saya mendapati Allahyarham merupakan seorang yang sebetulnya boleh dijadikan sebagai
tokoh role model kepada perkhidmatan awam. Seorang yang sangat memegang kepada integriti yang sangat tinggi, seorang yang telah memberikan satu kepimpinan melalui teladan yang boleh dicontohi, ya, seorang pemimpin dalam perkhidmatan awam yang sebenarnya kalau anggota-anggota perkhidmatan awam membaca tonggak 12 yang beliau ilhamkan, itulah Tun Ahmad Sarji, ya, yang mana beliau sangat menghargai masa, sangat menepati masa, sangat menghormati orang lain, ya, dan seorang yang sangat kreatif. Tun bukan saja seorang yang mempunyai idea yang banyak, yang melahirkan banyak pembaharuan, ya, transformasi, inovasi kepada perkhidmatan awam, tetapi juga beliau juga seorang penulis yang baik, ya. Beliau menulis hampir 29 buah buku. Artinya beliau seorang yang sangat intelijen, dan penulisan-penulisan beliau itu bukan sahaja berkisar di sekitar perkhidmatan awam, ya. Beliau juga seorang yang berbakat dalam bidang kesenian. Beliau menulis tentang P. Ramlee, mengambil inisiatif mengumpulkan lagu-lagu, lirik-lirik, nota-nota lagu P. Ramlee bersama dengan Johari Saleh dan menerbitkannya, dan juga menulis mengenai riwayat, dan juga pengalaman-pengalaman yang beliau tahu mengenai P. Ramlee, ya. Beliau juga menulis mengenai Hang Tuah. Seorang yang sangat nasionalis, seorang yang sangat patriotik, seorang yang sangat menitik beratkan soal memberikan yang terbaik, ya, dalam perkhidmatan awam. Dan saya fikir setelah saya mengenali beliau, kalau saya bercakap mengenai perkhidmatan awam, saya terbayangkan wajah beliau dan perwatakan beliau, ya, sebagai salah satu role model yang saya dapat kenali secara dekat. Dan sebetulnya kalau sekiranya anggota perkhidmatan awam ingin melihat contoh terbaiklah, ya, yang dapat kita lihat dalam perkhidmatan awam, itulah Tun Ahmad Sarji, yang mana mempunyai hubungan yang amat baik dengan kaki tangan di bawah, ya, mempunyai hubungan yang baik dengan political masters, ya, dengan pemimpin-pemimpin politik, dan beliau seorang yang tidak pernah duduk diam, artinya berhenti setelah bersara, tapi beliau sangat aktif, ya. Beliau beri sumbangan kepada Persatuan Golf Profesional Malaysia, Persatuan Kriket Melayu, kemudian beliau juga aktif dalam Kelab Harvard Malaysia, beliau juga aktif dalam pelbagai pertubuhan-pertubuhan sukarela yang lain, ya, di samping terus memberikan sumbangan dari masa ke semasa. Sebab itu kita lihat Allahyarham ini sangat dihargai, ya, oleh banyak pihak, banyak menerima anugerah-anugerah dari dalam dan juga luar negara. Dan saya, satu perkara yang barangkali yang boleh dikaitkan dan dilihat sebagai sumbangan besar Allahyarham ialah dari segi tonggak 12 dalam perkhidmatan awam itu, bagaimana menjadi nilai dan etika. Beliau menekankan soal nilai dan etika dalam perkhidmatan awam yang sebetulnya inilah merupakan satu perkara yang boleh dijadikan contoh teladan yang baik daripada Allahyarham. Selain beliau terlibat dalam PMB, ya, dan sebagainya, setelah beliau bersara mengasaskan IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan sebagainya. Baik Prof, kalau kita nak lihat Tun Ahmad Sarji menjawat jawatan Ketua Setiausaha Negara daripada 1990 hingga 1996, 6 tahun menjawat jawatan tertinggi itu, dan pastinya kalau kita nak lihat pelbagai penambahbaikan telah pun dilakukan oleh Tun sendiri, terutamanya dalam perkhidmatan awam ini sendiri. Dan kalau saya nak petik juga, ini antara penambahbaikan yang telah pun dilakukan adalah meliputi penggubalan dan juga pelaksanaan pekeliling kemajuan pentadbiran awam. Jadi bagaimana agaknya kita dapat lihat dari segi reformasi ketika sebelum dan juga selepas Tun Ahmad Sarji ini berjaya membawa pentadbiran awam ataupun sektor pentadbiran awam ini mungkin dari segi kebajikan mereka lebih terjamin, dan juga bagaimana ingin melihat kepada polisi-polisi dan juga bagaimana penyampaian penjara awam pada ketika itu. Ya, Allahyarham juga terlibat dalam membuat rombakan ataupun penambahbaikan kepada skim Persaraan Perkhidmatan Awam, ya, SSP, kalau sesiapa yang masih ingat, di tahun 90-an dahulu beliau telah menukar daripada skim gaji kabinet kepada skim Persaraan baru, yang mana telah memberikan penambahbaikan, ya, kepada skim dan kategori perkhidmatan dalam perkhidmatan awam, ya, yang mana ini adalah satu perubahan besar yang telah beliau bawa, yang mana telah memberikan kenaikan dan juga penambahbaikan pada skim gaji dan faedah-faedah dalam perkhidmatan awam, ya. Itu satu daripadanya yang beliau telah berikan sumbangan, ya. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat sumbangan beliau dalam memberikan input yang bersifat nilai-nilai etika dan juga
trust dalam perkhidmatan awam. Itu yang mustahak kerana beliau bukan hanya bercakap tetapi beliau juga merupakan seorang role model, seorang yang telah merealisasikan apa yang beliau perkatakan, dan walaupun tempoh beliau dalam tempoh 5 tahun itu, tapi saya fikir perubahan yang beliau lakukan sangat banyak dalam memodernkan dan memberikan satu dimensi baru kepada perkhidmatan awam. Malah perkhidmatan awam yang kita ada pada hari ini sebagian besarnya legasinya telah pun diasaskan di waktu beliau menjadi ketua setiausaha negara dan diteruskan oleh ketua-ketua setiausaha yang lain sebelumnya. Dan selepas itu kita dapat lihat selepas era beliau itu tak banyak perubahan-perubahan besar yang berlaku, walaupun ada perubahan yang berlaku, tapi apa yang beliau tinggalkan itu adalah sesuatu yang amat bermakna kepada perkhidmatan awam. Dan memang Tun Ahmad Sarji ini seorang yang sangat disegani, sangat dihormati oleh warga perkhidmatan awam, dan beliau juga seorang yang mahir berkomunikasi, well conversed dalam bahasa Inggeris yang sangat baik, intelijennya, integritinya. Memang sukarlah. Saya fikir kalau nak cari seorang tokoh perkhidmatan awam pada hari ini yang boleh menyamai kualiti yang ada, beliau ni adalah antara apa yang boleh saya sifatkan sebagai antara cream of the cream dalam perkhidmatan awam, antara yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh public service, seorang tokoh, seorang pemimpin yang versatile, yang amat dihormati, yang mempunyai kebolehan yang pelbagai, aktif dalam sokan, aktif dalam Islam, pernah diberikan anugerah tokoh Ma'al Hijrah dalam bidang kesenian, juga menulis mengenai topik-topik yang sukar, dan juga seorang yang sangat sederhana. Tun Sarji ini seorang yang sangat sederhana, seorang yang sangat merendah diri, humble, dan boleh mudah bergaul dengan sesiapa saja. Dan walaupun misalnya pada waktu beliau jadi ketua setiausaha negara, saya masih dianggap junior dalam perkhidmatan, tapi apabila berinteraksi dengan beliau, kita tak terasa gap yang begitu jauh. Beliau pandai untuk mengambil hati dan merasa membuatkan orang lain yang berada di sekeliling beliau itu merasa amat disegani. Dan saya merasakan pemberian beliau ini satu kehilangan yang amat besar kepada perkhidmatan awam, malah kepada negara keseluruhannya. Dan beliau, kalau kita lihat semasa menjadi ketua setiausaha, adalah merupakan era keemasan. It's a golden age of the public service, civil service in Malaysia pada era beliau, dan kemudiannya kecemerlangan itulah diteruskan oleh ketua-ketua setiausaha selepas daripada itu. Prof, kalau saya nak memetik ini, saya melihat kepada sedikit biodata Allahyarham sendiri, iaitu pada tahun 1994, Tun dianugerahkan ijazah kehormat Doctor of Science Management daripada Universiti Utara Malaysia UUM atas sumbangannya dalam lapangan pentadbiran dan pengurusan awam. Kemudian pada tahun 1995, The Nottingham Trent University United Kingdom pula menganugerahkan beliau ijazah kehormat Doctor of Business Administration kerana mengiktiraf jasa-jasa beliau mempereratkan hubungan antara perkhidmatan awam dan sektor swasta menerusi pensyarikatan Malaysia dan peranannya di dalam Malaysia Business Council. Jadi kalau kita lihat kepada jasa pengorbanan Tun ataupun Allahyarham sendiri yang mempereratkan hubungan antara perkhidmatan awam dan juga sektor swasta ni, pastinya kita menampakkan sektor awam ini boleh dikatakan dapat meningkatkan penyampaian cara kerja mereka. Perkhidmatan awam ini boleh dikatakan cemerlang kerana menyaingi kepada sektor swasta dan dapat meningkatkan kepada kemahiran dan juga kompetensinya sendiri. Bagaimana melihat kepada perubahan ini? Dan sejak dari perubahan itu, bagaimana agak kita melihat kepada penjawat awam selepas itu ke arah yang lebih cemerlang, Prof? Ya, era beliau adalah era yang mana kita banyak melihat pembaruan perubahan berlaku kerana beliau berkhidmat sebagai ketua setiausaha negara kepada Tun Dr. Mahathir pada waktu itu. Dan pada waktu itu kita lihat Tun Dr. Mahathir memperkenalkan wawasan 2020 pada tahun 1990. Jadi pada masa Tun Ahmad Sarji menjadi ketua setiausaha negara, itu adalah 5 tahun pertama pelaksanaan wawasan 2020, dan saya masih ingat pada waktu itu apabila perkhidmatan awam semuanya sangat bersemangat, sangat mempunyai motivasi yang amat tinggi kerana kita mahu bekerja untuk melaksanakan dan memastikan wawasan 2020 pada waktu itu berjaya, dan perkhidmatan awam mainkan peranan yang amat penting. Dan salah satu dimensi yang amat ditingkatkan pada waktu itu ialah hubungan yang
bersifat simbiosis, ya, hubungan yang bersifat saling memerlukan dan saling membantu antara sektor awam dan sektor swasta di bawah slogan ataupun konsep Malaysia Incorporated ataupun Persyarikatan Malaysia, di mana pada waktu itu kerajaan mahukan supaya sektor awam tidak menjadi penghalang kepada kemajuan dan juga pembangunan dalam sektor swasta, kerana kerajaan mahu sektor swasta dan sektor awam berganding bahu dalam menjayakan agenda pembangunan negara pada ketika itu, kerana kita sedang bergerak ke arah menjadi sebuah negara maju pada ketika itu, ya. Dan pada ketika itulah kita lihat juga ekonomi negara berkembang dengan pesat, dengan baik dan sebagainya, maka peranan sektor swasta, pelaburan asing dan sebagainya penting untuk negara pada ketika itu, kerana kita mahukan supaya peluang pekerjaan diwujudkan, dan pada ketika itu juga penglibatan sektor swasta dalam pembangunan negara, pembangunan infrastruktur negara dan sebagainya sangat pesat pada waktu itu. Sebab itu kalau pemerintah awam tidak bersifat proaktif, dan tidak memudahcarakan urusan sektor swasta yang amat memerlukan kelulusan dari segi lesen, mahu supaya suatu keputusan itu dipercepatkan, kerana itu adalah kos kepada mereka kalau berlaku delay ataupun kelewatan dan sebagainya. Maka di sinilah kita lihat bagaimana konsep Persyarikatan Malaysia itu diterjemahkan oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji pada ketika itu, dengan memastikan supaya perkara ini dipahami dan salah satu tonggak 12 itu ialah menghargai masa, supaya pemerintah awam tidak melengah-lengahkan kerja, menjaga soal integriti yang juga merupakan satu perkara yang amat penting. Walaupun kita bekerja rapat dengan sektor swasta, dan soal integriti kita masih perlu menjaganya supaya kita tidak dilihat menggadaikan nilai-nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Jadi sebab itu saya melihat peranan Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini sangat instrumental dalam konteks itu, meletakkan satu garis panduan bagaimanakah sektor awam harus berinteraksi, bekerjasama dengan sektor swasta dalam satu model yang dipanggil Persyarikatan Malaysia. Dan ini saya fikir masih berterusan, masih lagi diteruskan sehingga ke hari ini, dan saya percaya di situlah letaknya jasa besar beliau, sumbangan besar beliau dalam memberikan satu dimensi baru dalam pemerintahan awam. Kalau sebelum ini pemerintahan awam memang agak terasing, terpisah dengan sektor swasta, tetapi dalam model Persyarikatan Malaysia ini dan apa yang telah Allahyarham bangunkan, termasuklah penglibatan sektor awam dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang dikendalikan dalam sektor swasta selagi tidak menyalahi peraturan-peraturan dalam pemerintahan awam. Prof, kalau boleh saya nak petik ucapan daripada Allahyarham Tun Ahmad Sarji sendiri pada 11 April 1996 ketika pelancaran teli kerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di Hostel Istana, di mana apa yang dikatakan oleh Allahyarham, wang dan mesin sahaja tidak menjamin kejayaan. Pekerja yang mempunyai ilmu, pengalaman, kepakaran dan bakat adalah amat penting. Dan bagaimana kita melihat zaman itu ketika Tun sendiri menjawat jawatan KSN, beliau mahu mengasah bakat-bakat dan juga membangunkan modal insan dalam negara, dan semestinya ia akan mengurangkan dari segi kebergantungan negara kita kepada pekerja asing. Bagaimana kita ingin melihat kepada sikap dan juga pendirian Allahyarham yang mahu anak-anak Malaysia sendiri yang turut terlibat dalam tenaga-tenaga pakar ini? Ya, saya masih ingat pada waktu Allahyarham banyak perbelanjaan ataupun peruntukan yang besar diberikan untuk latihan. Saya melihat bahawa aspek latihan dalam perkhidmatan awam ini sangat penting. Tidak cukup hanya mereka ini dilatih oleh intan semata-mata dengan memperoleh diploma pentadbiran awam atau pengurusan awam di intan, tetapi latihan secara berterusan sepanjang mereka bekerja. Kerana perkhidmatan awam ini, anggota-anggota perkhidmatan awam ini bekerja 20-30 tahun dalam perkhidmatan awam, dan dalam tempoh 20-30 tahun itu teknologi berubah, amalan dalam bidang pekerjaan berubah, industri berubah dan sebagainya. Dan kalau perkhidmatan awam, terutama sekali JPA, tidak menitik beratkan soal latihan dalam penjemputan awam, maka anggota-anggota perkhidmatan awam akan ketinggalan, khususnya dalam bidang ICT, dalam bidang teknologi, inovasi dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh membenarkan try and error ataupun kaedah cuba jaya itu diteruskan, kerana ini akan menyebabkan banyak masalah kalau berlaku kegagalan. Sebab itu Tun Sarji kita lihat pada waktu beliau menjadi KSN,
banyak menghantar anggota Perintah Awam berkursus ke luar negara, mengadakan banyak program-program menambah ilmu dan juga memberikan latihan kepada Perintah Awam. Intan sendiri pada waktu itu sangat aktif, mampu satu agensi yang bertanggungjawab untuk melakukan permodonan dalam perkhidmatan awam sangat efektif pada waktu itu. Ini dua agensi besar yang banyak membantu dari segi memberikan nilai tambah kepada perkhidmatan awam, mampu dan juga Intan dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam sendiri sangat efektif pada waktu itu, dan kita lihat itulah sebenarnya yang telah memberikan banyak perubahan kepada sektor awam yang telah berjaya membantu melonjakkan perkhidmatan awam kita ke tahap yang terbaik sehingga boleh membantu pertumbuhan ekonomi negara dan sebagainya. Sebab itu saya lihat dimensi ini mesti dilihat secara positif. Walaupun kita tahu kita ada kekangan kewangan dan sebagainya, tapi saya melihat amat penting untuk anggota Perkhidmatan Awam ini didedahkan dengan ilmu pengetahuan yang tinggi. Sebab hari ini pun kita berada dalam knowledge based economy. Ekonomi berasaskan pengetahuan. Dengan sebab itu kita tidak boleh membiarkan anggota Perkhidmatan Awam ini ketinggalan dari segi ilmu pengetahuan dan latihan. Latihan mesti diberikan secara berterusan dan latihan itu mestilah sesuai dengan keadaan semasa walaupun kita tahu kita ada kekangan dan sebagainya. Sebab itu saya lihat Allahyarham sendiri berkursus sampai ke Harvard mendapat ijazah sarjana di Harvard dan kemudian mengikuti terus saya ingat berbagai kursus lain yang dianjurkan. Saya sendiri pernah hadir dan pernah terlibat dalam sebahagian daripada kursus-kursus ini, dan inilah yang membantu dari segi aspek latihan kepimpinan dan pengurusan kepada anggota-anggota Perkhidmatan Awam yang ada pada waktu itu. Jadi saya kira inilah antara perkara yang barangkali boleh direnungi semula, satu legasi Tun Ahmad Sarji, peninggalan beliau, apa yang telah beliau asaskan, apa yang telah beliau laksanakan pada masa beliau menjadi Ketua Siasat Negara, ada sesuatu yang patut dilawat semula, revisit balik sumbangan beliau dan supaya mengambil ilham, inspirasi daripada apa yang beliau sumbangkan dan kita buat penambahbaikan dalam sektor perkhidmatan awam pada hari ini yang khusus yang paling penting ialah dari sudut aspek nilai, etika dan integriti. Profesor Dr. Mustafa Ishak, terima kasih kerana bersama dengan kami dan beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Majlis Profesor Negara. Banyak yang telah pun dikongsikan pengamatan Profesor Dr. Mustafa Ishak sendiri mengenai Allahyarham Tun Ahmad Sarji, kepribadiannya, begitu juga dengan sumbangan serta jasa dan pengorbanan, terutama dalam konteks pentadbiran awam dan juga dalam konteks Islam, iaitu beliau juga merupakan ataupun Allahyarham sendiri merupakan pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan mungkin selepas ini kita akan bawakan kupasannya mengenai bagaimana jasa dan pengorbanannya dalam Institut Kefahaman Islam Malaysia ini. Tapi kita nak bawakan juga perkembangan terkini di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara bersama dengan rakan kami Ridauddin Daud yang sempat mengikuti bersama proses pengebumian Tun Ahmad Sarji ini dan mungkin sudah bersedia di talian. Ridauddin, silakan. Ya, betul Hafizi. Terima kasih Hafizi. Saya kini berada di tanah perkuburan Raudatul Sakinah di Bukit Kiara 2 bagi menghadiri proses pengebumian bekas Ketua Setiausaha Negara Tun Ahmad Sarji. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya jenazah meninggalkan Masjid Saidina Umar Al-Khattab Bukit Damansara pada pukul 11.40 pagi tadi. Terdahulu jenazah Allahyarham tiba di masjid kira-kira jam 10.45 pagi untuk disembahyangkan. Difahamkan kapasiti individu yang dibenarkan berada di dalam masjid hanya sekitar 150 orang, memandangkan masjid masih lagi dalam kawasan fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Dan kira-kira tidak sampai 5 minit kemudian jenazah tiba di tanah perkuburan ini dan kemudian terus dikebumikan. Jika anda boleh lihat di belakang saya, di situlah tempat jenazah dikebumikan dan antara yang saya boleh lihat juga sempat melihat beberapa keluarganya, isterinya juga dan juga anak Allahyarham juga turut berada di sini dan juga kenalan serta saudara mara yang agak ramai di sini untuk menghadiri pengebumian pada hari ini. Dan jenazah tiba pada jam 11.43 pagi dan jenazah sudah selesai dikebumikan kira-kira 15 minit selepasnya, kira-kira jam 11.58 pagi. Jadi baru saja sebentar tadi selesai sudah talqin dan doa, namun masih lagi kelihatan saudara mara, sahabat handai dan keluarga di tanah perkuburan ini. Jadi sebenarnya
pemergian hari ini merupakan satu kehilangan yang sangat besar buat negara, kerana seperti yang kita tahu, jenazah Allahyarham memang sangat banyak ataupun sangat besar jasanya kepada negara, dan pastinya kehilangan ini pasti sangat dirasai dan dirindui, tidak kiralah dari keluarga ataupun rakyat Malaysia sendiri, terutamanya yang dekat dengan Allahyarham, Hafizi. Baik, Ridauddin, mungkin ada individu-individu ataupun mungkin ada pemimpin-pemimpin negara yang memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham, dan mungkin Ridauddin ada nampak mana-mana ahli politik ataupun pemimpin-pemimpin negara yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, tak kira sama ada di masjid sebentar tadi ataupun di tanah perkuburan Bukit Kiara ini. Baik, Hafiz, tadi di masjid sebenarnya rakan setugas Hasimi Mohamad berada di sana. Beliau juga sempat melihat untuk mencari siapakah pemimpin politik ataupun mana-mana individu besar yang datang. Namun disebabkan keadaan agak kelam kabut di sana dan juga cepat segala pergerakannya, kami tidak dapat mengesan mana-mana individu. Sama juga di sini, saya juga dari tadi masih lagi cuba untuk mencari siapakah individu atau ahli politik atau siapa-siapa nama besar daripada kerajaan untuk datang. Namun buat masa ini saya masih lagi belum dapat mengesan, kerana kalau diikutkan keadaan pada waktu sekarang, kami berada sedikit jauh kerana mengikut SOP yang telah ditetapkan. Namun sudah pasti selepas ini saya akan cuba mendapatkan mana-mana ahli politik atau pemimpin yang hadir, dan kalau boleh kita akan cuba mendapatkan komen daripada mereka sendiri, kerana kita tahu kehilangan pada hari ini sangat besar dan sudah pasti mereka juga ada sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang, Hafizi. Baik, apapun Ridauddin Daud akan membawakan perkembangan lanjut dari tanah perkuburan Bukit Kiara ini, dan pastinya kita cuba untuk mendapatkan mana-mana pemimpin-pemimpin politik, ahli politik serta pemimpin-pemimpin negara yang turut memberikan penghormatan yang terakhir serta turut mendapatkan waris dan juga ahli keluarga untuk bertanyakan sedikit mengenai mungkin kepribadian Tun Ahmad Sarji ini, tapi kita akan tinggalkan Ridauddin di situ. Ridauddin akan menjalankan tugasnya di sana, dan tapi kita akan berehat dulu seketika. Selepas ini kita masih lagi nak membawakan mengenang Tun Ahmad Sarji, kepribadiannya, jasa pengorbanan terhadap institusi dalam negara kita, terutamanya kepada perkhidmatan awam, juga kepada IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Semua ini kita akan bawakan seketika nanti selepas kita berhenti berehat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bagi anda yang baru saja mengikuti kami dalam Buletin Awani Khas pada jam ini, kita akan membawakan mengenang Tun Ahmad Sarji yang dilaporkan telah pun meninggal dunia sekitar jam 1.40 pagi tadi. Dan sebentar tadi juga Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara sebentar tadi, saya kira dalam 20 ataupun 30 minit yang lepas, selepas telah pun disemayangkan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Bukit Damansara sekitar jam 11 pagi tadi. Dan ini satu kenyataan yang baru kami terima, di mana kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang katanya hari ini keluarga Malaysia kehilangan seorang tokoh pentadbir perkhidmatan awam yang amat dihormati dan disegani, iaitu Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, yang telah pun kembali ke rahmatullah pada pagi tadi. Selaku mantan Ketua Setiausaha Negara, Allahyarham cukup sinonim dengan pelbagai usaha mempertingkat imej dan kecekapan tadbir urus perkhidmatan awam, bahkan komited menyumbang idea dan kepakaran termasuk dalam sektor pendidikan walaupun setelah bersara. Dan kata Perdana Menteri lagi, sebagai pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dan Jawatankuasa Hal Ehwal Islam Majlis Raja-Raja, Allahyarham juga memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memartabatkan syiar Islam di dalam negara. Justru bagi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pemergian Allahyarham
yang bagi beliau adalah seorang negarawan merupakan satu kehilangan besar buat negara. Jasa bakti Allahyarham akan terpahat dalam lipatan sejarah Malaysia sampai bila-bila. Perdana Menteri turut mengucapkan salam takziah buat ahli keluarga Allahyarham atas pemergian insan tersayang dan Perdana Menteri turut mendoakan agar tabah menghadapi detik yang menduka citakan ini. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan diangkat darjatnya bersama para anbiya. Al-Fatihah. Itu yang diucapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya yang baru saja dikeluarkan awal pagi ataupun sebentar saja tadi. Dan dalam masa yang sama, dalam Buletin Awani Khas ini juga kita nak membawakan perkembangan ataupun kita ingin mengenang kepada Tun Ahmad Sarji dan pastinya kita juga ingin melihat kepada satu lagi perkembangan di mana kita tahu semalam telah pun disenaraikan barisan-barisan ahli-ahli anggota kabinet di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri dan kita ingin juga mengupas lebih lanjut mengenai 100 hari bukti pencapaian apa yang telah pun dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini di mana masa yang diperlukan ataupun masa yang diperuntukkan oleh menteri-menteri kabinet ini dan juga timbalan menteri adalah 100 hari untuk membuktikan pencapaian mereka dan pasti kita ingin melihat kepada isu ini, isu pembentukan kabinet ini di mana ketika kabinet baru memberi tumpuan dalam menangani penularan COVID-19 dari segi aspek pendidikan juga perlu diberikan hala tuju yang jelas. Dan kita akan bersama dengan di talian ketika ini Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia AIGURU Muhammad Azizi Hassan untuk kita membincangkan di sektor pendidikan bagaimana kita ingin memperkasakan sektor pendidikan ketika kita berdepan dengan pandemik ini, murid ataupun pelajar tidak dapat ke sekolah dan juga kita nak lihat juga kepada peperiksaan-peperiksaan awam apa agaknya langkah-langkah dan juga apa agaknya dari segi peranan dan juga tanggungjawab yang perlu dimainkan, perlu digalas oleh setiap ahli-ahli kabinet ini untuk merealisasikan ataupun untuk kita memastikan murid-murid ini tidak tercicir daripada mendapat pendidikan. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Muhammad Azizi Hassan sudah bersedia di talian. Assalamualaikum Cik Azizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Azizi, kita dah lihat kepada pembentukan kabinet Datuk Razak Jidin masih lagi memegang portfolio sebagai Menteri Pendidikan. Kita nak lihat kepada penyelidikan sosial dan juga ekonomi seri. Ada mencadangkan kerajaan untuk mempertimbangkan penggunaan pembantu pengajar dalam membantu tenaga pengajar yang berdepan dengan kesukaran menggunakan peranti digital, mungkin ekoran daripada kurang latihan. Adakah cadangan ini realistik untuk dilaksanakan dan bagaimana ia boleh dilaksanakan? Okey, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razak Jidin kerana sekali lagi dipilih untuk menjadi Menteri Pendidikan dan sudah tentu pemilihan beliau sebagai Menteri Pendidikan untuk meneruskan perancangan-perancangan yang telah dijalankan sebelum ini. Seperti mana yang kita ketahui, kita hari ini berdepan dengan isu besar, iaitulah kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada bukan sahaja dari aspek ekonomi, kesihatan, bahkan kepada aspek pendidikan. Dan cabaran kita dalam pendidikan ketika pandemik ini ialah kita nak menangani pelajar-pelajar yang berdepan dengan bentuk pembelajaran yang baru yang kita kata pembelajaran secara PDPR dan berdasarkan data-data dan maklumat kebimbangan kita adalah aspek keciciran pelajar daripada pendidikan atau yang disebut sebagai the lost generation. Dan dalam hal ini saya fikir Kementerian Pendidikan perlu memikirkan langkah-langkah yang proaktif dan juga pelan intervensi bagi memastikan apa yang dirancang dan masalah keciciran pelajar ini dapat diatasi. Dan mungkin salah satu daripada cadangan ini adalah pembantu guru. Namun apabila kita kata untuk melantik pembantu guru sebagai mengukuh sektor pendidikan akibat pandemik ini, antara yang perlu difikirkan oleh pihak KPM ialah adakah keperluan pembantu ini dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedia ada. Yang kedua, isu vaksinasi juga perlu diberi perhatian supaya sekolah dapat dibuka dengan baik dan kita dapat meneruskan pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga saya lihat di sini ialah sebelum ini pihak KPM telah
melantik memilih guru secara one off untuk ditempatkan sebagai guru. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita kata sebagai intervensi ke arah nak menangani isu-isu yang sedang berbangkit, dan saya fikir segala keputusan yang dibuat itu mungkin telah mengambil kira semua aspek, dan kita harap kalau keputusan dibuat untuk mengambil pembantu guru ini, perlulah pembantu guru ini diberikan latihan yang cukup dan diberikan kemahiran yang cukup supaya mereka dapat melaksanakan tugas keguruan itu dengan baik. Jadi apa-apapun hal, saya fikir pihak KPN telah mempunyai pasukan pemikir ataupun juga pakar-pakar tersendiri yang melihat keperluan mereka untuk menentukan apakah kaedah yang terbaik untuk menangani PDPR dan juga keciciran pendidikan ini. Cuma definisi pembantu guru ini perlu diperjelaskan lagi kerana sebelum ini kita dah dengar kerajaan sebelum ini telah pun memberi kelulusan khas untuk menambah 18,000 lagi guru, dan pengambilan guru secara besar-besaran ini dijalankan untuk ataupun bagi memastikan isu kekurangan guru ini dapat diselesaikan setelah ia berlarutan untuk tempoh yang lama. Adakah langkah ini dapat membantu mengurangkan beban guru dengan penambahan seramai mungkin boleh dikatakan 18,000 guru di seluruh negara ini? Ya, kita tak dapat nafikan dengan penambahan bilangan 18 orang guru untuk lantikan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban guru. Dan kita harap pemilihan guru-guru nanti daripada 18,000 orang itu adalah mereka yang benar-benar berkelayakan, iaitu mereka memiliki bidang etisas pendidikan. Yang kedua, memenuhi keperluan subjek yang diperlukan. Dan yang paling penting sekali, mereka mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik, iaitu memiliki minat yang tinggi dalam bidang pendidikan. Sekiranya perkara ini menggunakan kaedah yang betul, pemilihan yang betul, saringan yang betul, kita akan melahirkan guru yang berkualiti, dan saya yakin dengan kita memilih guru yang berkualiti, ia akan memudahkan proses pengajaran dan akan mengurangkan beban guru, dan ini akan menjadikan guru akan berfokus kepada pembangunan yang kita kata apa yang tersemat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitulah melahirkan insan yang seimbang, yang harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, yang insya-Allah kita yakin dengan usaha yang sebenarnya akan melahirkan kita kata pelajar yang memiliki pengetahuan, berketerampilan serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan negara, masyarakat. Dan itulah yang kita harapkan dengan pemilihan 18,000 yang diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sebelum ini. Dan kalau kita lihat kepada isu pendidikan sekarang ini adalah mereka ni terpaksa berubah mod daripada belajar secara fizikal kepada belajar di rumah dengan menggunakan peranti dan sebagainya. Kita tahu apabila PDPR ini banyak cabarannya sendiri, murid tidak fokus dan mungkin memberi kesukaran juga untuk guru mengajar dan sebagainya. Cuma kita ingin melihat kepada dari segi mengadaptasi pada masa hadapan. Sekiranya diperlukan ataupun diwajibkan lagi untuk pelajar-pelajar ini terus untuk belajar daripada rumah ataupun PDPR di rumah ini, bagaimana kita ingin melihat kepada institusi pendidikan ini sendiri untuk memperkasakan lagi dari segi penyampaiannya dan juga dari segi modul-modulnya supaya ini mereka ini tidak tercicir pada masa akan datang. Ya, sebab itu saya suka menyatakan di sini antara yang perlu dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan setelah sekali lagi beliau dilantik sebagai Menteri Pendidikan. Yang pertama sekali perlu ada satu pelan pemulihan pendidikan. Perlu ada pelan pemulihan pendidikan yang kita kata pelan ini akan dapat membantu kita keluar daripada masalah pendidikan ketika pandemik ini atau kita berdepan dengan masalah PDPR. Jadi apabila kita ada pelan pemulihan pendidikan ini, kita kena lihat pertama merapatkan jurang digital di antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Yang sebenarnya kita cuba merapatkan jurang kita kata pendidikan antara sekolah bandar, luar bandar dan infrastruktur. Jadi kalau kita tak selesaikan benda ni, ia akan melebarkan jurang digital antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Jadi langkah yang pertama ialah pihak KPN perlu ada pelan pemulihan pendidikan yang jelas untuk menangani PDPR. Dan antara benda yang perlu diselesaikan di sini ialah pemberian alat paranti yang diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan untuk memberikan 150,000 laptop kepada pelajar. Adakah benda ini telah disempurnakan ataupun telah diselesaikan? Jadi perkara ini perlu dilihat
supaya kita tidak ada berlaku lagi keciciran dan kita dapat bergerak ke depan untuk mendepani pembelajaran secara digital. Dan perkara yang kedua ialah di segi kurikulum juga, dan juga kompetensi guru perlu ditingkatkan. Bermakna guru-guru kita perlu diperkasakan kemahiran mereka, keilmuan mereka, keguruan mereka dalam bidang digital ini, supaya mereka bersedia untuk berdepan dengan yang disebut sebagai cybergogi, teknologi, hotzagogi, dan ini semua diperlukan oleh guru untuk mereka mendepani cabaran digital pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah isu vaksinasi. Yang saya fikirkan antara benda yang perlu dilaksanakan dalam tempoh 1 hari ini ialah memastikan semua guru kita ini mendapat vaksinasi sekurang-kurangnya pada dos yang pertama, dan kalau boleh kepada dos yang kedua. Dan bukan sahaja setakat guru, saya fikir di sini ialah pelajar-pelajar juga perlu dipastikan mereka mendapat vaksinasi supaya apabila sekolah nanti dibuka, aspek keselamatan dan kesihatan murid terjamin, dan meyakinkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Dan yang ketiga, saya fikir antara benda yang perlu untuk dalam keadaan yang sedia ini ialah kalau boleh pihak KPM menubuhkan satu majlis tindakan pendidikan sesuai dengan era pandemik ini untuk melibatkan pelbagai pihak. Melibatkan pelbagai pihak, sama ada daripada kesatuan-kesatuan pendidikan seperti Kongres, NUTP, dan juga wakil-wakil ibu bapa, pakar-pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan, dan mungkin juga sebagai dasar engagement pihak kerajaan dengan pembangkang, boleh melibatkan wakil-wakil daripada pembangkang untuk duduk semeja, kita memikirkan apakah pelan yang terbaik, perancangan terbaik untuk memastikan kita dapat menangani isu-isu PDPR ketiga pandemik. Ini antara saya akan fikir langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak KPM dan juga Yang Berhormat Menteri untuk memastikan kelestarian pendidikan kita dapat diteruskan, dan yang paling penting kita nak ialah pelajar-pelajar kita dapat diselamatkan daripada keciciran pendidikan, dan kita bersedia bergerak ke depan untuk mengharungi ataupun kita bersedia dengan pendigitalan pendidikan yang amat-amat kita kena bersedia ke arah tersebut sesuai dengan dunia yang sudah berubah dan bersifat global pada hari ini. Cuma yang kita nak lihat juga kepada perancangan di pihak kementerian sendiri. Mungkin sebelum ini kita dapat lihat pelbagai episod kejap buka sekolah, kejap tutup sekolah. Jadi ia sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada ibu bapa. Ada ibu bapa yang baru saja membeli telefon pintar dan juga peranti elektronik dan sebagainya, dan akhirnya selang seminggu selepas itu sekolah pula dibuka. Jadi ia akan memberikan kesan kepada ibu bapa dan juga mood pelajar-pelajar itu sendiri. Bagaimana agaknya di pihak kementerian dan juga pihak kerajaan sendiri perlu merencanakan satu perancangan yang khusus, satu perancangan jangka masa yang panjang, ataupun kita melihat kepada jangkaan-jangkaan kepada kes COVID-19 ini untuk kita pastikan segala pengumuman ini diberitahu awal supaya ibu bapa dan juga pelajar mahupun guru boleh bersedia sekiranya sekolah ini dibuka ataupun ditutup ataupun diteruskan PDPR ini. Ya, saya setujulah supaya pihak Kementerian Pendidikan perlu merancang satu perancangan yang bukan saja perancangan untuk jangka masa pendek, tetapi perancangan untuk jangka masa panjang berdasarkan data dan sains. Ini penting supaya kita tidak merangka ataupun merancang keputusan-keputusan di peringkat kementerian ini berdasar atas sentimen politik dan sebagainya. Jadi ini penting, sebab itu perlu pihak KPM berada bersama dengan mereka yang pakar dalam pendidikan, membuat kajian sains dan data, melihat berapa ramai pelajar kita yang terjadi, apa masalah alat peranti, dan semua ini perlu diselaraskan supaya kita dapat membuat tindakan-tindakan yang kebijakan yang baik untuk manfaat pendidikan negara kita. Dan saya fikir dalam hal ini Kementerian Pendidikan mempunyai ramai pakar dan juga pegawai-pegawai yang profesional yang cukup untuk merangka dan merancang, dan saya fikir yang penting lagi ialah penglibatan dengan pemegang taruh pendidikan supaya duduk semeja untuk bersama-sama mengumbudi benda ini untuk melihat pendidikan kita ni bukan ketika waktu pandemik dan what's next, apakah pendidikan kita seterusnya. Dan ini kita perlu laksanakan supaya kita tidak terkebelakang dalam bidang pendidikan. Jadi saya fikir hal ini perlu pelibatan semua pihak yang bukan terhad kepada pihak KPM, tetapi perlu melibatkan semua instrumen ataupun agensi atau juga pakar-pakar dan juga pemegang taruh pendidikan untuk kita bergerak ke depan melihat masa depan yang lebih baik untuk negara kita.
Mungkin harapan daripada Azizi sendiri ingin melihat kepada sistem pendidikan kita lebih progresif, lebih ke hadapan untuk kita sama-sama, pertama untuk kita lebih cekap mengadaptasi kepada pembelajaran secara dalam talian, dan juga harapan daripada Azizi dan juga daripada Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia sendiri melihat bagaimana sebenarnya di pihak Kementerian Pendidikan ini boleh lebih cakna dan lebih memahami apa yang berlaku terutamanya dalam kalangan pelajar dan juga ibu bapa sendiri. Saya bagi pihak Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia sekali lagi kita mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Mat Azizuddin sebagai dilantik sebagai Menteri Pendidikan, dan bagi kita melihat bahawa masa depan pendidikan kita harus kita kata bergerak dengan lebih pantas dan laju sesuai dengan perkembangan semasa pada hari ini, terutama dalam kita berdepan dengan revolusi IR 4.0 dan bagaimana kita nak memasuki dunia pendigitalan pendidikan. Jadi ini perlu kita persiapkan daripada sekarang supaya kita tidak terkebelakang ataupun mundur ke belakang dalam kita nak membawa pendidikan kita. Dan kita harap dengan pendidikan yang kita sedia ada ni, kita perlu merombak balik apa yang sedia ada terutama dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Sebab kita dahulu kita merancang, kita tak terfikir untuk berdepan dengan suasana pada hari ini. Jadi kita perlu melihat balik apakah kelompongan-kelompongan yang ada dalam sistem pendidikan kita dengan kita menggubal dasar-dasar yang lebih proaktif yang boleh menjamin kelestarian pendidikan kita dan pendemokrasian pendidikan kita, dan kita memastikan agenda pendidikan untuk semua itu dapat digarapkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan saya yakin dan saya percaya kalau kita punya semangat, kita punya cita-cita, kita punya wawasan yang jelas untuk melihat masa depan yang terbaik, saya yakin kita akan mencapai hasrat dan cita-cita, dan kita yakin Malaysia satu hari nanti akan menjadi hub pendidikan yang terbaik, bukan saja untuk rakyat Malaysia tetapi seluruh dunia akan belajar sesuatu daripada negara Malaysia, bagaimana kita mengurus pendidikan kita sehingga kita berjaya keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Baik, besar harapan daripada Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru, iaitu Muhammad Azizi Hassan sebentar tadi. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah beliau memberi harapan ataupun beliau berharap agar kerajaan dapat mewujudkan satu pelan pemulihan pendidikan. Kalau sebelum ini kita tahu ada pemulihan negara mau kepada sistem ekonomi, kepada kesihatan, tapi isu pendidikan juga perlu ada pelan pemulihan, tidak mengira jangka pendek atau jangka panjang, kerana ini akan melibatkan kepada masa hadapan anak-anak kita, terutama bagi mereka yang masih lagi menuntut di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Dan mungkin kita akan berehat dulu seketika. Sekembali nanti kita masih lagi dalam buletin Awani Khas. Kita akan memberikan perincian dan juga kita akan menemubual individu-individu yang pernah bekerjasama dan juga akan menerangkan mengenai sifat kepribadian Tun Ahmad Sarji yang kita tahu telah pun dilaporkan meninggal dunia awal pagi tadi dan selamat dikebumikan sekitar jam 12 tengah hari tadi. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hafizi Rosli. Dalam buletin Awani Khas ini kita mengenang kepada bekas Ketua Setiausaha Negara Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang telah pun dilaporkan meninggal dunia sekitar awal pagi tadi, dan sebentar tadi kita dilaporkan Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara seperti apa yang kita bawakan sebentar tadi oleh wartawan lokasi kami iaitu Ridauddin Daud. Dan seterusnya kita nak bawakan mengenai sifat peribadi dan juga bagaimana jasa dan juga pengorbanan Allahyarham dalam dunia ini, terutamanya dalam sektor perkhidmatan awam, begitu juga dalam perjuangkan syiar Islam dan sebagainya. Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN bersama dengan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Prof, mungkin pertama sekali kita ingin melihat mengenang Tun Ahmad Sarji, pengalaman Prof mengenali Allahyarham sendiri, bagaimana sifat kepribadiannya? Okey, sebagai rakyat Malaysia, ya, saya turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan seorang tokoh yang saya rasa sangat-sangat disegani dan dihormati atas sumbangan jasa beliau
dalam perkhidmatan semasa beliau bekerja dan juga selepas beliau bersara. Ya. Kalau saya gambarkan, ya, beliau kita anggap sebagai Malaysian towering personality, ya, yang mempunyai ciri-ciri yang boleh kita anggap sebagai sangat unggul, yang cintakan keilmuan, sentiasa berkongsi keilmuan kepada masyarakat, ya, yang sentiasa mencari pembaharuan dalam apa saja yang dilakukan dan tidak kurang sentiasa menjadi role model kepada masyarakat di negara kita. Jadi saya rasa, ya, itu merupakan satu kehilangan, ya, yang sangat besar kepada negara. Balik kepada sumbangan beliau, ya, kalau saya juga boleh gambarkan, beliau ni macam kalau letak di laut jadi pulau, ya, kalau letak di darat dia akan jadi gunung. A very well-rounded personality indeed, ya, sangat cemerlang dalam apa saja yang dilakukan. Kalau kita lihat susuri perkhidmatan beliau dalam perkhidmatan awam dan ke akhirnya menjadi KSN selama 6 tahun, ya, banyak perubahan, transformasi perkhidmatan awam yang telah beliau perkenalkan, ya, dan ini merupakan satu sumbangan yang sangat-sangat besar yang berpanjangan sehingga sekarang ini. Apa yang kita dapat sekarang ini adalah hasil daripada buah fikiran dan juga lontaran-lontaran idea beliau untuk transformasi perkhidmatan awam. Dan masa beliau lah umpamanya kita sangat terbiasa dengan perkeliling-perkeliling kemajuan perkhidmatan, langkah-langkah strategik, ya, perubahan minda dan sebagainya, termasuk perubahan-perubahan skim perkhidmatan yang beliau lakukan untuk menjadikan perkhidmatan awam benar-benar efektif memajukan negara. Dan saya rasa ini merupakan satu sumbangan yang sangat-sangat besar. Dan ini juga dituruti oleh buku-buku penulisan beliau berkaitan dengan perkhidmatan awam towards a world-class Malaysian Civil Service contohnya. Tunggak 12 perkhidmatan awam contohnya. Dan semua yang sekular yang dikeluarkan juga dibukukan. Dan yang paling menariknya, apabila beliau membuat ucapan-ucapan beliau sangat bernas, dikutip dan dibukukan. Sehingga sekarang umpamanya kita boleh dapat di library, terutama sekali di Intan, ya, banyak petikan ucapan beliau yang merupakan pemikiran moden transformasi perkhidmatan awam. So ini merupakan satu perkara yang saya rasa, ya, susah untuk kita cari ganti, ya. Dan apabila kehilangan beliau ini, ya, saya rasa, ya, kita perlu menghormati beliau dan sumbangan beliau akan kekal untuk masa yang sangat panjang lagi. Dan banyak kita membincangkan mengenai ketika beliau sendiri ataupun ketika Allahyarham memegang jawatan sebagai Ketua Setiausaha Negara daripada tahun 1990 hingga 1996 itu. Dan sebentar tadi juga saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Mustafa Ishak banyak membincangkan mengenai penjawatan beliau sebagai KSN ini sendiri. Namun satu lagi penjawatannya iaitu pengerusi IKIM, iaitu Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang perlu kita lihat kerana beliau telah pun menjawat jawatan itu saya kira daripada hampir ke 30 tahun, ya, kalau difahamkan daripada 1996 sehinggalah habis riwayat beliau pada awal pagi tadi, beliau masih lagi kekal sebagai pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cuma kita nak faham mengenai IKIM ini sendiri. Kalau kita lihat kepada peranan yang dimainkan oleh IKIM ini adalah bertujuan untuk memberikan kefahaman Islam yang tepat melalui pelbagai atur cara dan juga aktiviti seperti penyelidikan, seminar, bengkel, forum, perundingan, latihan dan juga penerbitan. Dari segi penjawatan beliau sebagai pengerusi IKIM ini, bagaimana kita ingin melihat kepada sumbangannya, terutama dalam menyebarkan mengenai syiar Islam, begitu juga dalam menyebarkan mengenai hal-hal berkaitan dengan agama Islam ini sendiri? Okey, sebenarnya, ya, rakyat umum perlu memahami bahawa IKIM itu sendiri adalah hasil idea beliau sendiri. Beliau adalah pengasas kepada IKIM itu, ya, dan itu sebab apabila ditubuhkan beliau menjadi pengerusi pertama dan selepas itu digantikan oleh Tun Abdullah Badawi sekejap, kemudian dia mengambil alih semula. Itulah betapa besarnya sumbangan beliau kepada IKIM ini. Dan kita juga mengetahui IKIM ini merupakan satu badan yang membawa pemikiran moden
terhadap dunia keislaman ini. Dan ini merupakan satu sumbangan saya rasa yang akan memberi satu warna baru dalam pentadbiran keislaman dalam negara kita. Dan saya rasa dengan program-program yang dilakukan oleh IKIM, ianya telah banyak membuat perubahan minda kepada masyarakat Malaysia yang lebih moderate, yang lebih memahami persekitaran yang kita ada pada masa sekarang ini. Kita tahu kalau melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Institut Kefahaman Islam ini ialah memberi kefahaman mengenai agama Islam sendiri demi menjaga kesucian ajaran Islam yang sebenar tanpa menyentuh perkara-perkara retorik atau menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan. Sewaktu penjawatan Allahyarham sendiri dalam IKIM ni mungkin ada peranan-peranan dan juga mungkin ada pelbagai dari segi ke arah progresifnya membawa IKIM ni ke arah yang lebih ke hadapan. Bagaimana kita melihat kepada jasa dan juga pengorbanan Allahyarham dalam IKIM ini, terutama untuk memberikan kefahaman mengenai Islam dan juga untuk menyebarkan dari segi kefahaman Islam ini sendiri? Okey, banyak perkara-perkara yang telah diwacanakan, yang telah membawa pemikiran-pemikiran baru, termasuk juga kepada tokoh-tokoh pemikiran yang turut terlibat sama dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh IKIM ini. Dan ini terutama sekali kita nampak juga pelibatan ilmuwan-ilmuwan dalam negara yang turut menyumbang dalam pembangunan dan juga sumbangan yang dilakukan oleh IKIM ini. Dan saya percaya ini perlu diteruskan dan merupakan satu landasan yang begitu baik untuk mentafsirkan kefahaman mengenai Islam dalam negara kita, supaya kita sentiasa tidak ekstrim, moden dan juga boleh mengikuti peredaran zaman. Dan tadi saya sempat menemual Datuk Dr. Afifi Al-Akiti dan beliau telah pun memberi pandangan bahawasanya Allahyarham ini cukup tegas dan juga peranan yang dimainkan adalah cukup baik sekali, terutama dalam menggabungkan ataupun dalam menyeimbangkan antara duniawi dan juga ukrawi. Duniawi ini kerana melihat kepada perjawatan beliau sebagai KSN dan bagi ukrawi ini melihat kepada perjawatan beliau sebagai pengerusi IKIM ini sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya daripada kepimpinan beliau ini boleh kita sama-sama pada generasi pada masa kini dan juga generasi pada masa akan datang boleh mencontohi kepribadian dan juga kepimpinan yang telah pun diberikan ataupun telah pun ditunjukkan sendiri oleh Allahyarham Tun Ahmad Sarji ini. Tadi kita katakan Allahyarham Tun Ahmad Sarji sebagai tokoh sangat terbilang. Kalau kita lihat kepada perkhidmatan beliau, dua dunia perkhidmatan awam dan juga dunia selepas persaraan. Dan kalau kita lihat selepas persaraan, beliau masih memberi sumbangan yang amat panjang. Kalau daripada 2006 ke sampai sekarang, lebih 25 tahun beliau turut menyumbang dalam pelbagai kapasiti. Dan kita lihat bukan saja terhad kepada satu bidang. Beliau ni yang disebut well-rounded personality, perkhidmatan awam sangat cemerlang, dalam perkhidmatan korporat sangat cemerlang, bidang sukan pun sangat cemerlang, kepimpinan sukan dan sebagainya. Dan juga dalam seni pun beliau ada. Ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, yang jarang kita dapat dalam seorang towering personality seperti beliau ini. Dan saya harap kita boleh sentiasa mengingatkan beliau dari apa-apa yang telah beliau sumbangkan itu. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN atas perkongsian sementara tadi, penelitian beliau dan juga perkongsian beliau mengenai kepimpinan, jasa dan juga pengorbanan Tun Ahmad Sarji. Dan mungkin selepas ini kita akan bawakan perkembangan selanjutnya di mana kalau kita lihat sebentar tadi kita telah pun mengetahui, kita telah pun dilaporkan oleh wartawan kami di lokasi Ridauddin Daud yang mengatakan Allahyarham Tun Ahmad Sarji telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara, dan pastinya kami akan membawakan perkembangan lanjutnya. Kami akan cuba untuk dapatkan waris-waris serta ahli keluarga serta pemimpin-pemimpin yang turut hadir memberikan penghormatan yang terakhir mengenang kepada
Tun Ahmad Sarji ini. Dan satu laporan saya nak kongsikan sebelum kita akan mengakhiri Buletin Awani Khas ini adalah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP di bawah program Prihatin Asnaf 3.0 pada Jumaat menyerahkan sumbangan makanan kepada petugas Barisan Harapan di 15 pusat yang mengendalikan kes berkaitan COVID-19. Inisiatif dengan peruntukan sebanyak 4.4 juta ringgit itu merupakan usaha MAWIP sebagai menghargai komitmen mereka dalam mengekang penularan wabak berkenaan. MAWIP dalam satu kenyataan berkata Barisan Harapan yang menerima sumbangan tersebut adalah mereka yang bertugas antaranya di 9 pusat yang mengendalikan kes disyaki COVID-19 PUI, sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC dan 5 buah pusat penilaian COVID-19 CAC di wilayah persekutuan. Sementara itu, simbolik penyerahan sumbangan telah disampaikan pengerusi MAWIP, Dato' Dr. Muhammad Daud Bakar kepada Timpalan Pengarah Klinikal Perubatan Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM, Dr. Muhammad Saleh Yahya sebagai mewakili pusat yang terlibat. Tambah MAWIP, agihan barangan makanan itu telah dilaksanakan pihaknya bermula Julai lalu dan akan diteruskan sehingga Disember 2021. Ia juga sebagai tanda penghargaan atas kesediaan mereka meletakkan diri dalam risiko jangkitan demi amanah agama dan negara. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Buletin Awani Khas dan apa pun anda boleh saksikan maklumat lanjut di astroawani.com serta kami akan membawakan kupasan lebih lanjut mengenang Tun Ahmad Sarji ini dalam Buletin-Buletin Awani yang seterusnya. Selepas ini akan bersama dengan Hakim Rahman akan membawakan sedikit perincian serta perkembangan dalam dan juga luar negara. Dan sekian dulu daripada saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.